Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Ini satu isu yang paling menarik petang ini. Apabila isu tentang penarikan tauliah kepada beberapa ustaz di Selangor untuk Selangor akhirnya membongkar pelbagai isu yang lain. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk Selangor masih lubuk mewah Ustadz PAS cari makan. Selangor walaupun di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH sejak tahun 2008, dilihat masih menjadi lubuk mewah bagi para penceramah yang dipanggil Ustadz PAS. Mereka yang secara terbuka berkempen untuk Perikatan Nasional PN, sekaligus menolak kepimpinan Kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim, masih diundang menyampaikan kuliah di masjid. Antaranya seperti Abdullah Khairi yang diberi slot kuliah maghrib perdana di Masjid Al-Syakirin Gombak malam ini. Abdullah yang dikenali dengan cara penyampaian menjerkah kalayak audiens sebelum ini, turun pandang berkempen memenangkan calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam satu rakaman video kempen PRN di Dewan Undangan Negeri Pulau Bentong, Pulau Pinang, Abdullah ketika berucap berkata, kehadirannya itu hanya untuk memastikan kemenangan calon Perikatan Nasional Muhammad Syukur Zakaria. Bila Cikgu Syukur masuk bertanding, aku mai malam ini semata-mata nak memenangkan sahabat aku ini. 20 tahun saya mengenali dia, anak dia mengaji dengan saya. Kira memang kenal lah, cuma saya tak basuh berak dia saja, katanya. Poster penampilan Abdullah dalam kuliah bertajuk Kematian yang dicemburui di masjid yang terletak dalam DUN atau Dewan Undangan Negeri Gombak Setia itu dilihat menarik perhatian orang ramai. Malah, poster hebahan slot penceramah berkenan yang menggunakan warna biru Perikatan Nasional dianggap signal penguasaan Perikatan Nasional di kebanyakan masjid di negeri paling maju di Malaysia itu. Seorang penduduk di Taman Seri Gombak memaklumkan bahawa pasukan unit amal di bawah PAS bertugas menjaga kawasan sekitar semasa program berlangsung. Ustaz-ustaz jenis popular inilah yang banyak mempengaruhi golongan muda. Peminat mereka ramai serata negara, kata seorang pengguna Facebook. Untuk rekod, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memaklumkan terdapat 5,711 pendakwa telah memperoleh kuliah mengajar agama Islam di negeri itu sehingga 6 April lalu. Daerah paling tinggi menerima pertalihan adalah Petaling dengan 1,496 individu, diikuti Hulu Langat sebanyak 1,218 dan di Gombak 830. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang amat mengagumkan kita. Apabila tajuk berita ini menyatakan Selangor memang masih lubuk mewah bagi Ustaz PAS mencari makan. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk isu kali ini? Semoga isu tentang penarikan balik tauliah kepada beberapa orang penceramah yang terkenal ini dapat diselesaikan dengan segera. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, teknik Perikatan Nasional dipelanggai akhirnya makan diri. Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Bekas Menteri Besar Pahang, Adnan Yaakob mungkin telah bantu tumbangkan Perikatan Nasional PN pada PRK Pelangai malam semalam. Adalah secara sedar atau tidak? Pada awalnya, Adnan dilihat seakan bola tanggung buat gabungan pembangkang itu. Beliau sebaliknya antara kunci kemenangan Barisan Nasional BN. Ini mungkin sekadar satu teori, tapi kaitan Adnan dalam kemenangan calon BN Amizar Abu Adam tidak boleh dinafikan.
Manakala PN yang beria-ia mahu mengembangkan gelombang hijau ke Pahang, kesudahannya pula bungkus. Amizar memperoleh 7.324 undi untuk menang dengan majoriti lebih kecil, iaitu 2.949 undi ke atas calon Perikatan Nasional Kasim Samad yang mendapat 4.375 undi, sementara calon bebas Hasli Helmi hanya meraih 47 undi, sekaligus hilang deposit. Peratusan keluar mengundi pula mencecah 72,12%. Pada PRU 15 yang lalu, calon BN Johari Harun menang dengan majoriti 4.048 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim yang mendapat 3.260 undi, manakala Ahmad Waifuddin Samsuri daripada PH mendapat 2.031 undi dan Isa Ahmad Pejuang 65 undi. Peratus keluar mengundi ketika itu ialah 78%. Pada PRK semalam, BN menduduki tempat teratas di 7 daripada 9 daerah mengundi termasuk Felda Cemamoy, kecuali Felda Kemasul dan Felda Kemahal yang memihak kepada Perikatan Nasional. Pada 16 Ogos lalu, tokoh veteran Adnan dipetik berkata bahawa UMNO dah nak bungkus selepas parti itu sekadar menang 19 masing-masing, 2 kerusi di Selangor dan Pulau Pinang, 1 di Kelantan dan 14 di Negeri Sembilan daripada 108 kerusi yang ditandingi pada PRN 12 Ogos lalu. Oleh kerana beliau menyebut kenyataan itu tak kala di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipercayai bagi kes membabitkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, maka banyaklah tafsiran dibuat yang longnan seperti beliau dikenali tidak lagi menyokong UMNO, namun beliau tidak pula pernah umum demikian. Muhyiddin ketika itu dilepas dan dibebaskan terhadap 4 pertuduhan, menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ke-8 bagi suapan berjumlah 232,5 juta ringgit daripada 3 syarikat untuk bersatu yang diketuainya. UMNO pun dah nak bungkus lipat, katanya dalam video berdurasi 25 saat yang tular sejak itu. Lantaran bekas adun pelangai selama 8 penggal sejak 1986 ini ditafsirkan tidak lagi di pihak UMNO, maka majoriti pengundi di DUN itu, Dewan Undangan Negeri itu, dianggap harus mengambil pendirian serupa. Tetapi apabila Adnan dilihat menyertai pimpinan Barisan Nasional lain pada Majlis Pengumuman Calon pada 20 September lalu dan kemudian turun membantu Amizar pada minggu kedua berkempen, Perikatan Nasional tidak dapat menggunakan naratif yang sama. Cuma Hisla Helmi yang mendakwa nama Longnan sudah tidak laku untuk dijual. Adnan tidak asing di pelangai dan beliau sangat baik kepada masyarakat di Dewan Undangan ini. Pelangai dan Longnan berpisah tiada. Mereka pembangkang ambil kesempatan sahaja. Kehadirannya membantu kempen saya melambangkan beliau sebenarnya memang orang UMNO dan tak akan keluar UMNO, kata Amizar. PRK Pelangai juga barangkali akan diingat sebagai yang kotor mengatasi PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September dengan PN menggunakan apa saja dakwaan daripada kerajaan perpaduan caca merba dan mengamalkan liberalisme agama, adanya 4 adun kerajaan akan lompat parti, penggunaan polis lebih ramai daripada biasa untuk menakutkan penyokong pembangkang, UMNO gunakan aset kerajaan untuk berkempen, hinggalah kepada menyogok beras percuma untuk memancing sokongan. Kata-kata Muhyiddin dalam sesi dialog bahawa kedudukan UMNO ketika ini ialah dicelakangkang DAP dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus yang paling tidak sopan. UMNO yang dituruti kehadiran Anwar memilih untuk menjawab apa saja tomahan yang dilontarkan berbanding mengambil pendekatan yang sama terhadap pembangkang. Satu tinjauan Pelangai memilih antara legasi dan perubahan
membabitkan 1.772 responden merangkumi 9 pusat daerah mengundi dari 29 September hingga 2 Oktober lalu membayangkan Perikatan Nasional akan tewas. Hampir semua responden telah membuat keputusan dengan 55,5% akan mengundi Barisan Nasional dan 43,2% lagi memilih Perikatan Nasional. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, Barisan Nasional mengekalkan Dewan Undangan Negeri DUN Pelangai semalam dengan 62% sebahagian undi. Berdasarkan dapatan, didapati bahwa naratif perubahan yang dibawa Perikatan Nasional masih belum dapat menembusi jiwa pengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai, walaupun telah ada peningkatan kecenderungan terhadap Perikatan Nasional, kata Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya APM yang menjalankan tinjauan itu. Laporan yang disediakan oleh 5 penyelidik yaitu Sahril Sabarudin, Profesor Madya Dr. Awang Azman Pawi, Profesor Madya Dr. Novel London, Dr. Sufian Mansur dan Nasrullah Mapatang juga menyatakan Menteri Besar Wan Rusdi Wan Ismail menikmati tahap populariti yang tinggi dengan 80,9% menyokong pentadbirannya. Majoriti responden yang tinggal di 3 felda di Pelangai, Cemomoy, Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Dalam pecutan akhir, Perikatan Nasional menampilkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Sanusi Maknur sekali lagi dalam ceramah Grand Finale, tapi harus sudah terlambat untuk mengubah kedudukan. Sebaliknya, benarlah telahan Wan Rusdi bahawa kemarahan gelombang hijau akan dinoktahkan pada PRK Pelangai. Sebelum kita berpisah, apa pendapat Anda tentang isu dan tajuk ulasan kali ini? Teknik Perikatan Nasional makan diri di Pelangai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita boleh sekali lagi istiharkan. Ini adalah berita kemenangan paling besar sekali untuk rakyat Malaysia dan khususnya Anwar Ibrahim. Itulah ada satu paparan kartun yang saya suka dalam lukisan Megat. Beliau menulis Anwar Ibrahim sibuk ke sana ke sini untuk mencari pelaburan. Beliau sekejap ke negara ini, sekejap ke negara ini dan sebagainya. Betapa penat dan letihnya Anwar Ibrahim mencari pelaburan, mencari pelabur-pelabur supaya dapat menutup hutang negara, dapat membangunkan negara, dapat mencari dana untuk negara, membangun negara Malaysia dibangun. Tetapi dalam gambar yang dipaparkan oleh Megat dilukis itu ialah ada pula ahli politik daripada seberang sana, daripada pihak pembangkang yang melihat Anwar Ibrahim ke sana ke sini sebagai satu pula perkara mencari kesalahan Anwar. Anwar sibuk mencari pelaburan untuk membangun negara, untuk mencari dana, untuk memajukan Malaysia. Yang satu nih sibuk pula mencari kesalahan Anwar yang mencari pelaburan dana Malaysia. Anwar sibuk cari duit, cari pelabur. Tapi pembangkang pula sibuk cari kesalahan Anwar menurut lukisan kartun Megat tersebut. Hari ini disahkan sekali lagi Anwar Ibrahim menang atas segala sakwasangka buruk daripada orang-orang yang mencari kesalahan Anwar Ibrahim itu. Apabila hari ini disahkan lawatan Anwar ke luar negara akhirnya meraih potensi pelaburan lebih 200 bilion. Bayangkan betapa hebatnya Anwar Ibrahim. Baru 10 bulan memerintah, 10 bulan mentadbir negara, kini sudah berjaya meraih, ini cerita baru, sudah berjaya meraih potensi pelaburan lebih 200 bilion ringgit. Inilah Perdana Menteri yang kita cari. Tidak sibuk berpolitik, tapi sibuk mahu mencari pembangunan untuk Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berpotensi meraih pelaburan bernilai RM216.04 bilion hasil daripada lawatannya ke luar negara.
Beliau yang juga Menteri Keuangan memperincikan lawatan rasmi ke China pada 29 hingga 31 Mac lalu telah menjana nilai potensi pelaburan sebanyak 170,07 ringgit bilion, manakala misi di New York, Amerika Syarikat bulan lalu pula meraih 4,74 bilion ringgit. Terbaru dalam lawatan rasmi 2 hari Anwar Ibrahim ke Emirat Arab Bersatu UAE minggu lalu, Anwar berkata Malaysia mendapat pelaburan committed berjumlah RM40,6 bilion ringgit, membabitkan sektor-sektor tenaga boleh diperbaharui, logistik dan aero angkasa. Pelaburan terbesar adalah daripada Masdar, iaitu pembangunan projek tenaga baharu dibaharui di Malaysia dengan kapasiti sehingga 10 gigawatt bernilai RM37,8 bilion ringgit Malaysia. Selain itu, pelaburan committed berjumlah 2,1 bilion ringgit ada dalam sektor logistik dan RM709,1 juta bagi sektor aero angkasa, katanya di Dewan Rakyat. Beliau menjawab soalan Tan Kar Hing, PH Gopeng, yang meminta Perdana Menteri menyatakan hasil lawatan ke luar negara, termasuk pelaburan, kerjasama antara negara dan tahap keyakinan pelaburan asing terhadap Malaysia. Anwar berkata bagi meyakinkan pelaburan China yang turut membabitkan syarikat automotif Geely, beliau akan turun sendiri ke Tanjung Malim esok untuk merealisasikan pelaburan di lembah teknologi tinggi otomotif. Untuk rekod, Anwar telah melakukan 17 lawatan ke luar negara sejak dilantik Perdana Menteri pada November tahun lalu. Ini satu kejayaan yang paling luar biasa sekali oleh Anwar Ibrahim. Seingat saya, belum pernah ada Perdana Menteri Malaysia yang belum sampai setahun menjadi Perdana Menteri sudah membuat 17 lawatan ke luar negara, dan yang lebih menarik lagi ialah berjaya pula meraih potensi pelaburan lebih 200 bilion ringgit. Sekarang, siapa yang masih meragui kehebatan Anwar Ibrahim? Tiada yang dapat menafikannya. Beliau sibuk mencari pelaburan, yang satu pula sibuk mencari kesalahan, dan yang lebih pelik lagi, sibuk pula nak jatuhkan kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas dituduh berbohong dan ejen liberal, MAIS tetap anggap Dusuki sebagai aktivis politik. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas, yang kita tahu Dusuki telah pun ditarik tauliah, sijil tauliah beliau untuk Selangor oleh MAIS. Ini apabila arahan daripada Sultan Selangor untuk tidak membenarkan mana-mana pemimpin agama untuk bercakap secara langsung tentang politik. Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah menegaskan bahawa penceramah Ahmad Dusuki Abdurrani tergolong dalam aktivis politik. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusuf berkata, dakwaan Dusuki bahawa MAIS berbohong dan menjadi pemecah umat Islam serta ejen kepada gerakan liberal adalah berunsur fitnah. Jelas beliau, kenyataan itu dibuat tanpa memahami maksud serta hikmah larangan pembabitan aktivis politik sebagai pemegang tauliah mengajar agama Islam yang dikuatkuasakan di Selangor. MAIS menjelaskan bahawa aktivis politik yang dimaksudkan dalam larangan ini tidak terhad kepada orang yang memegang jawatan dalam mana-mana parti politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihati masyarakat Islam agar cakna dan memahami maksud dan tujuan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang tidak memberi perkenan tauliah mengajar agama Islam kepada aktivis politik. Abdul Aziz berkata, larangan itu merangkumi
Mereka yang menjalankan apa-apa aktiviti secara jelas, mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menyokong atau memihak kepada parti politik tertentu secara terbuka, sehingga melahirkan sikap partisan serta fanatik terhadap sesuatu parti politik serta berpuak-puak dalam kalangan masyarakat Islam. Siasatan yang dibuat dan pengesahan tapisan keselamatan pihak polis Diraja Malaysia iaitu MAIS mendapati Dusuki tergolong dalam aktivis politik yang dimaksudkan itu. Larangan pembabitan aktivis politik sebagai pemegang tauliah mengajar agama Islam ini dibuat bagi menghalang mana-mana pihak menyalahgunakan medan dakwah dan pengajaran agama Islam sebagai gelanggang politik. Larangan ini juga bertujuan mengelak berlakunya penyebaran propaganda politik yang berunsur fitnah dan kebencian, kerana ia menjadi punca perselisihan serta perpecahan dalam masyarakat Islam. Ini suatu langkah preventif untuk mencegah sebarang mafsadah atau kerosakan daripada berlaku berdasarkan dalil Sa'd Al-Zari, katanya. Terdahulu, Dusuki yang pernah memegang jawatan dalam PAS mendakwa MAIS berhubung isu penarikan balik tauliah terhadapnya untuk mengajar agama Islam di Selangor. Dusuki berkata, jika keputusan itu dibuat kerana dia merupakan ahli parti politik, justru MAIS sepatutnya menarik balik semua tauliah pendakwa yang menganggotai parti politik, sama ada daripada kerajaan maupun pembangkang. Apa sekarang ini di bumi Malaysia berdosa dan menjadi penjanaya bila menganggotai parti politik yang sah di sudut perlembagaan, soal beliau. Kalau begitu, tariklah semua tauliah para pendakwa yang menganggotai parti politik kerajaan dan pembangkang, termasuk yang menganggotai MAIS sendiri. Ada berani, kekecut takut dengan gerakan sekuler dan liberal saja, kata beliau. Cabarannya yang pernah mewakili PAS bertanding di dalam pilihan raya umum ke-14 di kerusi Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik. Mengulas lanjut, Abdul Aziz menafikan dakwaan bahawa larangan terbabit sebagai suatu sekatan terhadap dakwah dan pengajaran agama Islam di Selangor. MAIS menegaskan bahawa larangan itu adalah langkah preventif bagi memastikan dakwah agama Islam yang disampaikan oleh aktivis politik yang bersikap partisan digantikan dengan pemegang tauliah lain yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam agama Islam yang tidak bersikap partisan. Pada masa ini, kata beliau, terdapat 5,682 pemegang tauliah yang aktif di Selangor dan penarikan balik tauliah terhadap aktivis politik bermula tahun lalu hanya membabitkan 26 orang sahaja, iaitu 0.5% daripada jumlah keseluruhan pemegang tauliah, katanya. Sehubungan itu, tegasnya, larangan tersebut tidak sama sekali menjejaskan aktiviti dakwah dan pengajaran agama Islam di Selangor. MAIS juga menegaskan sentiasa komited untuk memastikan aktiviti dakwah dan pengajaran agama Islam terus subur sebagai medan penyebaran Islam, ilmu serta bebas daripada propaganda politik. MAIS menasihatkan semua pihak agar sentiasa berhati-hati dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menghina, mengingkari atau mempertikai titah Sultan Selangor atau arahan MAIS, kerana ia suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 tambah Abdul Aziz lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.